Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis merangkap Presiden Kelab UMNO London. Yang amat saya hormati Dr. Anizu, Director Education Malaysia, dan juga tetamu Cik Nazri pada malam ni, dan sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada minggu ini kita menukar sedikit beberapa tajuk perbincangan kita berkaitan dengan Ramadan. Kalau kata setiap minggu kita ada kelas tafsir Al-Quran dan kita telah sampai kepada surah At-Talaq, perbincangan dalam surah At-Talaq, dan kita telah selesai pada ayat kedua, ketiga ataupun keempat. Perbincangan, beberapa perbincangan yang panjang. InsyaAllah kita sambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Cuma pada malam ini kita fokus kepada persediaan kita kepada Ramadan. Sebab mungkin ada beberapa persediaan yang boleh kita lakukan yang memakan masa yang tidak kata panjang, tapi mungkin lebih detail perbincangan itu kita ketahui. Dan saya letakkan tajuk perbincangan kita iaitu Ramadan dan kita ulang kaji amalan dan kefahaman. Saya yakin kebanyakan daripada kita dan setiap daripada kita sudah pernah mendengar tentang Ramadan. Setiap kali Ramadan, setiap kali daripada Ramadan kita akan ada kuliah, kita akan ada perbincangan, kita akan ada talk berkaitan dengan Ramadan. Sehingga kadang-kadang ia menjadi satu benda yang lali. Seperti mana kalau kita baca suratul Fatihah, kadang-kadang kita tak rasa apa. Kalau kita salat, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin ila akhir al-ayat. Sebenarnya Fatihah mempunyai satu nikmat ataupun satu kekuatan yang besar bagi seorang Muslim. Sehingga kan orang kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam Zadul Ma'ad, beliau menyatakan bahawa ada beberapa para ulama yang melakukan ruqyah syar'iyyah, memperbaiki orang ataupun mengubat orang yang terkena sihir dan sebagainya, menggunakan Fatihah sahaja. Kerana dia membaca dan mengamalkan dan mengimani Fatihah dengan sebenar-benarnya. Jadi apa saya mengambil topik Ramadan. Saya tak kata tentang Ramadan perkara ulang. Kita akan ulang beberapa perkara, tapi dengan insya-Allah dengan lebih detail dan kritikal. Okey? Saya letakkan ulang kaji amalan dan kefahaman. Sebab amal ibadah dalam Islam itu dia mempunyai dua perkara. Pertama, dia mempunyai teori. Yang kedua, dia praktikal. Banyak orang bercakap tentang Ramadan, orang cakap tentang puasa dan sebagainya. Ya. Namun berapa ramai yang masuk ke dalam Ramadan dan merasakan ia seperti dilahirkan semula. Bermaksud dia telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menyatakan, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dalam Ramadan diampunkan dengan iman dan juga hisab, bermaksud dia menilai kembali diri dia. Allah kata apa? Allah janjikan apa? Melalui perkataan Nabi, qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan daripadanya dosa yang telah lalu daripadanya. Sebab itu para ulama salaf, antara perkara yang mereka selalu ulang dalam doa mereka, Allahumma sallimni Ramadan wa sallimni fi Ramadan. Ya Allah, engkau sampaikanlah aku dalam keadaan sejahtera kepada Ramadan. Ramai di kalangan kita kadang-kadang bercita-cita hendak masuk ke dalam Ramadan untuk berpuasa dan beramal saleh. Namun Allah tarik di kalangan daripada kita sahabat-sahabat, ahli keluarga yang kadang-kadang tak sampai kepada Ramadan. Kita perkara pertama, doa ulama salaf,
Ya Allah, kau sampaikanlah aku kepada Ramadan itu dalam keadaan sejahtera, sihat tubuh badan. Ada juga orang yang Allah berikan nilai, Allah berikan ruang dan peluang masuk ke dalam Ramadan. Sampai Ramadan, sakit dia. Macam saya bulan tahun lepasnya Ramadan, seminggu tak puasa, masuk hospital sebab denggi. 10 hari terakhir. Jadi 5 hari terakhir Ramadan dalam hospital. Ada orang yang masuk ke dalam Ramadan, dia dapat berpuasa, namun kadang-kala Allah uji dia dengan kesihatan. Kemudian ada orang yang mampu untuk Ramadan, berpuasa dalam Ramadan, sihat, tetapi persoalan dia, adakah ia diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Jadi insya-Allah kita lihat beberapa persoalan. Pertama, kita akan lihat kepada technicals puasa. Bagaimana pensyariatan, apa yang Allah hendak pada kita. Semoga Allah memberikan ruang kepada kita masuk ke dalam Ramadan, berpuasa dalam keadaan sehat dan sejahtera, dan juga Allah menerima daripada kita puasa kita, amal kita dan faham kita terhadap Ramadan. InsyaAllah. Kita akan melihat kepada pendefinisian puasa Ramadan secara ringkas. Saya akan lebih fokus kepada perbincangan permasalahan yang wujud pada Ramadan. Pertama, dalam secara bahasa dinamakan as-saum, ataupun puasa itu adalah menahan sesuatu, al-imsak. Okey? Kalau digunakan perkataan saum secara bahasa, secara literal, ia bermaksud kita tahan sesuatu. Nasumu minasyai' bermaksud kita tahan sesuatu daripada pergi, daripada menjadi. Sama. Tetapi daripada istilah dia, tapi apabila kita katakan sama, secara umum difahami sebagai puasa, yang dinamakan dalam pendefinisian syarak, iaitu satu bentuk ibadah. Ada beberapa perkara yang perlu kita tahu, yang saya letakkan. Kita selalu katakan menahan diri, tapi saya letak bermula daripada di kalangan apa yang disebutkan oleh antaranya Al-Imam, Al-Syeikh, Al-Allamah Abdullah ibn Bas, Abdul Aziz bin Bas, meletakkan, menambah satu perkataan yang penting. Ia satu bentuk ibadah. Kerana apabila kita nak masuk dalam Ramadan, kita tahu ia ibadah. Apakah syarat ibadah? Dia mesti ikhlas, dia mesti mengikut Nabi SAW. Kita tak boleh reka. Ia mesti ada dua, dia tidak boleh salah satu. Ada orang buat ikut Nabi tak ikhlas, tak diterima oleh Allah. Ada orang yang ikhlas tetapi tak ikut Nabi, pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang penting bila kita masuk dalam Ramadan, ia ibadah. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tak buat, apakah petunjuk dan sunnah Nabi SAW supaya diterima. Yang pertama, ia satu bentuk ibadah. Dengan apa? Dengan menahan diri daripada makan dan minum serta segala perkara yang membatalkannya. Di satu bentuk ibadah, Allah Ta'ala syariatkan kepada kita banyak bentuk form ibadah. Ada yang kadang-kala kita baca, ada yang kadang-kala kita bergerak seperti salat, ada yang kadang-kala kita terpaksa bermusafir seperti haji dan umrah. Okay? Ada yang Allah Ta'ala katakan supaya yang mana kita tahan lapar sahaja. Kita tak perlu banyak benda, kita tahan lapar. Itu juga adalah satu ibadah. Kita tahan lapar, kita tahan minum, kita tahan daripada perkara yang membatalkan, seperti menggauli isteri, melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan nafsu syahwat yang Allah Ta'ala haramkan. Bermula bila? Terbitnya matahari, bermulanya fajar. Kita akan lihat di sini akan ada perbincangan besar di kalangan para ulama yang menjadi salah faham kita. Terbitnya matahari sehingga terbenam matahari. Dia bermula naiknya terbenam, naiknya dalam keadaan terbit, yang akan kita katakan sebagai fajar al-kadhib dan fajar as-sadiq. Okey, dua perbincangan ini. Dan sehinggalah dia terbenam. Waktu bila terbenam? Bagaimana keadaan terbenam? Bila kita nak buka puasa tersebut? Okey. Dalil pensyariatan saum ataupun puasa, ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam suratul Baqarah ayat 183, Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Bermaksud nida, seruan itu kepada orang beriman. Hanya orang beriman sahaja yang mampu menjadikan diri dia, menahan diri dia daripada makan dan minum. Kat Malaysia tak apa lagi, kat sini berbelas jam, lebih pada 12 jam. Siapa yang rasa iman dia tahan? Siapa yang boleh nampak? Kalau katakan kita makan ke, kita katakan kita tahan lapar, adakah kesan kat badan kita jadi merah, kita tahan lapar? Tak ada.
Sebab itu kenapa Allah Ta'ala menyatakan bahawa puasa adalah untukku. Wa ana ajzi bih. Allah Ta'ala tak tentukan pahala ataupun kebaikan. Allah kata, aku sendiri yang akan berikan kelebihan di akhirat nanti. Ia perkara yang khusus. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutib. Diwajibkan bagi kamu apa? As-siyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan orang sebelum kamu. Bermaksud, puasa adalah salah satu daripada amal ibadah yang diwarisi daripada zaman ke zaman, daripada nabi ke nabi. Okay? That's why kenapa form puasa ini ada kepada setiap agama. Ada agama yang mengarut sikit, puasa tapi boleh minum susu. Puasa boleh makan, puasa boleh minum dan sebagainya. Tetapi tidak, puasa Islam dia tahan semua itu. Okay, la'allakum tattaqun. Ini merupakan satu perkara yang penting yang dinamakan sebagai illah. Saya tak katakan illah bermaksud sebab. Sebab kenapa pensyariatan. Walaupun para ulama usul menyatakan tidak ada sebab dalam pensyariatan pemfarduan ibadah. Tetapi di sini kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seakan-akan ia illah. Supaya kamu menjadi orang bertakwa. Siapa daripada kita masuk Ramadan, keluar Ramadan kata, aku dah tambah takwa. Takwa aku dah sekian-sekian. Tak ada. Sebab mustahil untuk kita nilai takwa kita. Jadi, apabila segala perkara yang Allah syariatkan di sini, asas dia apa? Menjadi takwa. Nabi kata, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Bermaksud jauh dalam jiwa dan jantung kita yang menentukan kita. Bagaimana kita Allah Ta'ala panggil supaya salat, kita datang menunaikan salat. Allah mengharamkan sesuatu, kita tinggalkan sesuatu. Bagaimana itu boleh mengawal diri kita, itu yang dinamakan sebagai takwa. Okay? Juga Allah menyebutkan tentang sifat puasa ini tadi. Allah wajibkan puasa. Adakah wajib secara mandatori tanpa ada sebarang keringanan, sebarang ruang untuk kita diberikan pelepasan berdasarkan keuzuran syar'i? Allah kata, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menyatakan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran. Okay? Hudan linnas, merupakan hidayah kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang memperincikan berkaitan dengan hidayah dan juga furqan, yang membezakan antara kebatilan dan kebenaran. Faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang menyaksikan daripada kamu bulan tersebut. Ayat ini diturunkan zaman Nabi, di mana zaman Nabi hanya dengan melihat dan tidak mengira seperti hari ini. Okey, mana kedua-duanya dibenarkan mengikut jumhur ulama. Falyasum, hendaklah dia puasa. Wa man kana maridan aw ala safar, siapa yang sakit dan dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, kiraan hari puasa dia pada hari lain. Okey, satu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah hendakkan daripada kamu kemudahan. Allah tak mau daripada kamu kesusahan. Lihat rahmat Allah. Rahmat Allah. Next. Juga Nabi SAW menyatakan, bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawma Ramadan wa hajjal baitil haram. Dalam riwayat muttafaqun alaih berbeza, wal haji wa sawmi Ramadan. Muttafaqun alaih bermaksud lafaz dia sama di mana diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam ilmu hadis. Nabi kata terbenanya Islam itu atas 5. Bagi seseorang menyatakan saya Muslim, mesti 5 dari perkara ini tidak cacat. Bunyal Islam, terbinanya Islam itu pada seorang Muslim itu adalah dengan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, mendirikan puasa, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wal hajj, menunaikan haji, wa shauma Ramadan, berpuasa Ramadan. Ini merupakan satu kewajipan yang tidak ada ruang untuk kita lari, melainkan ada keuzuran. Kalau kita tak ada uzur, kita tinggal saja. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah? Sesiapa, apa hukum meninggal puasa Ramadan dengan sengaja?
Sesiapa yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan, kadang-kala kita ada kawan-kawan mungkin ada kelemahan. Namun untuk ajar diri kita dan kawan-kawan, katakan pada dia, Ramadan bukan main-main puasa. Ia merupakan tunjang kepada diri seorang Muslim. Allah tak memerlukan kepada kita, tapi di akhirat kita akan melihat apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim. Allah kata, "Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina bil asfat." Kau akan lihat bagaimana keadaan orang mujrim, orang berdosa. Mujrim ni bahasa Arab dia kriminal, penjenayah. Allah kata, okey, bagaimana keadaan dia ketika akhirat. Allah kata, Syekhul Islam kata, dia tinggalkan Ramadan dengan sengaja, bukan sesuka hati. Mungkin dia terlupa, itu perkara lain. Isu dia dengan sengaja dan mengetahui bahawa kewajipan puasa, dan dia juga menyatakan bahawa aku tak perlu puasa Ramadan. Aku Muslim, tapi apa Ramadan ni benda yang tak patut bagi aku, dan ia tak tergantung pada dia. Bukan sahaja kepada orang yang jahil, termasuk dia tak pernah kenal agama, juga kepada kelompok-kelompok agama. Ada tarikat-tarikat yang sesat. Dia kata, aku dah sampai satu tahap di mana aku tak perlu dah salat, aku tak perlu dah puasa. Apa kata Syekhul Islam? Disertai dengan menganggap bahawa ia sememangnya tidak wajib baginya, maka wajib ke atasnya hukuman bunuh. Namun sekiranya dia adalah fasik, dia tinggal kerana dia lemah, ataupun dia seorang yang tidak mementingkan agama, okey, tanpa mengingkari kefarduan puasa Ramadan, maka hendaklah dia dihukum. Ia berbalik kepada pemerintah. Pemerintah nak penjara ke, pemerintah nak sebat ke dan sebagainya, mengikut kebijakan pemerintah, hikmah pemerintah. Kata Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi Al-Syafi'i, antara ulama yang besar Al-Syafi'i, bagi orang mukmin, mereka yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, okey, adalah lebih buruk daripada zina dan peminum arak. Kerana puasa adalah tunjang seorang Muslim. Okey. Bahkan keislamannya boleh diragui. Kalau kita tak mampu, kita cuba. Sehingga tahap yang kita tak boleh langsung, kita berbuka. Itu pun dengan keuzuran yang kita sendiri boleh masuk akal bahawa ini Allah Ta'ala benarkan aku berbuka. Sakit ke, tak larat ke dan sebagainya. Next please. Ramadan dan adab. Ramadan bukan sahaja puasa, kita duduk saja, tahan, makan nanti esok ataupun sahur, dan kemudian kita sampai ke maghrib kita makan untuk berbuka puasa. Adakah itu sahaja? Tak. Ramadan adalah satu madrasah, satu sekolah, satu keadaan di mana keseluruhannya ada adab, keseluruhannya ada sunnah. Apa kata Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah, fala yarfuth wala yajhal, wa in ru'um qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im." Marratain, dua kali. Walladhi nafsi biyadi la khulufu fammi as-sha'im atyabu 'inda Allah ta'ala min rihil misk. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyam. Min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi 10 amsalha. Apa kata Nabi? Puasa itu perisai, al-junnah. Dia memberikan perisai di antara kita dan juga kejahatan dan juga neraka. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi remaja, orang-orang muda, hendaklah dia mempercepatkan kahwin. Okey, sekiranya dia tidak mampu untuk kawal dan tidak mampu untuk kahwin awal, maka apa antara solution yang Nabi berikan? Puasa. Kerana puasa adalah junnah. Kerana ia melemahkan diri dan mengurangkan syahwat. Apa kata Nabi? Puasa itu perisai, maka janganlah mencela. Perkataan yarfuth ini, kalau dalam bahasa Arab, rafatha bermaksud kita cela orang, kita maki orang. Namun Quran menggunakan perkataan rafatha ini juga adalah jima', menggauli isteri selepas daripada subuh di pagi Ramadan. Okey? Lepas tu saya katakan, ia juga difahami dengan cela, ataupun rafatha maksudnya dia datang ataupun mendatangi isteri dia. Siapa mendatangi isteri, kita kata takkanlah berlaku begitu. Bilakah perkara pertama yang berlaku suami mendatangi isterinya ketika pagi Ramadan? Ketika zaman Nabi SAW. Ada seorang tua, dia jumpa dengan Nabi, dia kata, halaktu ya Rasulullah. Hancurlah aku ya Allah, ya Rasulullah, celakalah aku ya Rasulullah. Nabi kata, kenapa? Dia kata, aku telah mendatangi isteri aku selepas daripada salat subuh.
Nabi ajarkan dia, siapa yang mendatangi isteri ketika salat subuh, selepas ada salat subuh pagi Ramadan, 3 benda. Pertama, dia mesti ta'tiq raqabah, dia membebaskan hamba. Nabi kata, kau boleh bebas hamba tak? Dia kata, aku tak ada duit. Kemudian Nabi kata, bagi 60 orang miskin makan. Dia pun kata, aku tak ada duit. Nabi kata saum as-siyamu syahraini mutatabi'in, puasa 2 bulan turut-turut tanpa ada sebarang gap, maksudnya 60 hari. Dia kata nak perhabis 30 hari ni pun masalah Rasulullah. Okey, Nabi tak marah dia. Nabi tak marah, Nabi didik dia. Dan Nabi kata dan kemudian dia kata nak bagi 60 orang pun tak boleh. Dia miskin. Akulah yang paling miskin ya Rasulullah. Apa dia buat? Nabi ambil sa' minat tamar. Nabi ambil bekas tamar, Nabi kata, bagilah orang makan. Nak bagi pada siapa? Orang yang miskin, kata Nabi. Dekat Madinah ni aku paling miskin Rasulullah. Dia paling miskin. Nabi tak kata, hantau miskin sampai buat benda ni. Tak. Nabi kata, hari ini kau dapat makan dan engkau dapat menggauli isteri kau. Nabi gelak sampai nampak gusi Nabi. Sampai betul Nabi gelak. Okay? Bagaimana Nabi deal dengan salah. Manusia biasa salah. Nabi tak pergi maki hang ni tak tahu masuk neraka jahanam bawah 7 dah. Nabi kata, Nabi deal dengan dia, tak apa, mohon ampun pada Allah. Nabi gelak dengan dia. Bagaimana orang boleh terima agama dengan senyum, dengan gembira sebab pergaulan Nabi SAW. Agama tidak memerlukan orang agama yang cengeng, yang garang, yang nak kata kat orang macam-macam. Dah. Dia perlukan kepada kasih sayang. Itu agama. Dan apa yang berlaku? Sesiapa yang cuba memulakan pergaduhan dan celaan, orang main kat kita atau orang datang kat kita nak kata kat kita, hang ni bodoh, hang ni sekian-sekian. Nabi kata, katakan padanya, inni sa'im. Atau dalam riwayat lain, inni mru'um sa'im. Aku berpuasa. Demi jiwaku, iaitu Muhammad SAW yang berada di tangan Allah, sesungguhnya bau mulut mereka yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada bauan kasturi. Perkara pertama, jangan salah faham apabila Nabi kata mulut dia boleh bau lebih wangi. Nabi kata apa? Di sisi Allah, di sisi orang tak. Sebab itu jangan tinggal gosok gigi ketika Ramadan. Ia tak makruh. Ia tidak makruh gosok gigi bila-bila saja lepas asar ke apa. Secara umum Nabi, kita akan bincang tentang sunnah gosok gigi. Ya, kasturi bau wangi tu di sisi Allah, di sisi saya tak wangi. Okey? Sebab itu Nabi SAW minta kalau ia tidak menjadi aqala ala ummati, ia tidak menjadi benda berat pada umat aku dah wajibkan setiap kali salat gosok gigi. Okey? Kita pun tahu dah rasa mulut kita pun dah tak senang dengan bau mulut sendiri, kita gosoklah. Okey? Mereka itu meninggalkan makanan, minuman dan keinginan nafsu syahwat mereka kerana aku. Puasa itu adalah untukku, untuk Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya nanti di akhirat. Setiap kebaikan itu digandakan 10 sepertinya. Ramadan, kebaikan digandakan berpuluh sehinggalah 700 kali ganda. Dan ada kata sebahagian pada para ulama, bahkan dosa pun sama, boleh digandakan. Walaupun tak ada nas yang jelas, ada mereka katakan digandakan dosa sekalipun. Macam di Mekah dan Madinah, pahala dinaikkan, digandakan. Kejahatan juga kemungkinan, kata sebahagian para ulama, digandakan. Next. Ingatan agar meninggalkan dosa di siang Ramadan. Okay? Nabi kata, rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berkemungkinan orang berpuasa itu tidaklah melainkan menahan lapar, dan mereka yang bangun mendirikan ibadah hanya sekadar menunaikannya tanpa sebarang kebaikan dan pahala. Bukan sahaja kita disuruh buat baik, buat perkara yang diwajibkan oleh Allah. Dalam buat amal ibadah juga ada disiplin. Jangan melampau. Walaupun kita puasa itu bukan, dan juga walaupun kita puasa perut, kita jaga semua benda. Okey, padanya kebaikan. Yang kemungkinan kejahatan sikit kita buat, Allah boleh tolak. Sebab tu Nabi suruh jaga. Orang nak buat jahat kat kita, kita nak buat jahat sendiri. Inna sa'im. Hai diri, aku sedang berpuasa kepada Allah. Ingatkan diri. Juga Nabi kata, man lam yad'u qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yad'a ta'amahu wa syarabah.
Sesiapa yang berpuasa maka namun tidak juga meninggalkan perkataan yang tercela dan disertai tindakannya jua, maka tidaklah amalannya itu bermakna di sisi Allah melainkan dia meninggalkan makan dan minum saja. Puasa wajib. Kita tak tinggal mengatur orang, kata ke orang, kutuk orang dan sebagainya. Kita wajib buat, namun pahala Allah tinggal, Allah tarik daripada kita. Next. Dan Allah Ta'ala berikan. Pertama, Allah wajibkan pada kita puasa. Namun Allah tak kata, oleh kerana aku wajibkan pada engkau, jadi tak ada benda lah yang aku nak berbagi sebab benda wajib. Tapi Allah Ta'ala wajibkan, Allah berikan juga kebaikan pahala padanya. Kata Nabi SAW, man sama yawman fi sabilillah ba'adallah wajhahu 'an nari 70 kharifan. Sesiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, mengharapkan redha Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan darinya api neraka sejauh 70 kharif. Dalam kata syurah ni maksud dia pensyarah yang mensyarahkan hadis, iaitu perjalanan 70 tahun. Neraka dengan kita jarak dia kalau perjalanan itu 70 tahun. Okey? Dan juga Nabi kata inna fil jannati baban, sesungguhnya dalam syurga itu ada satu pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan, dinamakan, dipanggil ar-rayyan. Okey? Dalam syurga ada banyak pintu. Salah satu pintu namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, yang masuk daripada pintu itu adalah orang-orang yang berpuasa. Di hari kiamat, yaumul qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang Allah Ta'ala tak benarkan, arahkan malaikat yang masuk pintu ini hanya orang puasa saja. Kau buat puasa, kau buat jihad ke, buat salat ke dan sebagainya, tak boleh masuk. Ini pintu orang berpuasa. Dia tahan perut dia, tahan lapar saja. Okey? Yuqalu aina saimun, diserukan, di mana orang yang berpuasa? Fayaqumun, dan mereka bangkit. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan mereka masuk ke dalam pintu rayyan dan dihalang daripada masuk itu orang selain daripada yang berpuasa. Bayang, yang di sini Allah berikan ruang untuk orang-orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang kekurangan sana dan sini, masuk ke dalam syurga dengan pintu yang khas. Lihatlah keadilan Allah. Fa idza dakhalu ughliq, dan apabila habis semua masuk, ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, dan tidak masuk daripadanya seseorang. Nabi SAW tekankan, tak masuk daripadanya malaikat depa, tak masuk daripada pintu itu mereka, banyak kali. Okay? Next. Bulan Ramadan dan kelebihannya. Apakah kelebihan yang Allah berikan untuk kita masuk ke dalam Ramadan? Masuk di Ramadan, kadang-kadang orang yang tak boleh puasa, orang perempuan yang dalam keadaan nifas, dalam keadaan haid dan nifas dan juga haid, walaupun mereka tak berpuasa, tetapi Ramadan padanya kelebihan. Nabi SAW kata, idza dakhala syahru ramadhan futihat abwabus sama. Apabila kita masuk sahaja bulan Ramadan, maghrib pada akhir Sya'ban, Allah buat apa? Idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama. Dibuka pintu langit. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim, futihat abwabur rahmah. Dalam riwayat lain juga, futihat abwabul jannah. Dibuka pintu syurga, dibuka pintu rahmat. Wa ghulliqat abwabu jahannam. Ditutup pintu neraka. Wa suffidat atau wa sulsilat. Dalam riwayat lain kata suffidat, dibelenggu syaitan-syaitan. Di mana inilah peluang dan ruang yang Allah berikan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Next. Juga kata kata Ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling pemurah sekali di dalam Ramadan. Nabi SAW adalah manusia yang paling pemurah. Di kalangan kami, walaupun Nabi ada kekurangan, Nabi keluarkan sedikit daripada apa yang Nabi ada untuk kepada orang-orang yang lebih miskin daripada Nabi. Ajwadun nas. Wa kana ajwadu ma yakun. Dan puncak kepada Nabi SAW itu pemurah bila? Fi Ramadan, ketika Ramadan. Pertama, sama kita berikan sedekah, kita berikan harta kita. Namun dalam Ramadan kita berikan kepada orang, diberikan ataupun digandakan kelebihan yang banyak. Seperti saya sebut dalam kuliah yang lalu, bagaimana kita buat ataupun kita berusaha kerja pagi petang siang malam, duit kita ada, kita bagi orang.
melainkan dalam hati kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik di sisi Allah. Wa hina yalqahu Jibril, ketika dia berjumpa dengan Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Nabi berjumpa dengan Jibril setiap malam Ramadan. Ini apa? Nabi bertadarus. Tadarasa, tafa'ala dalam bahasa Arab. Tadaras maksudnya dia belajar. Nabi mengaji di hadapan Jibril, Jibril mendengar, Jibril membetulkan. Jibril baca, Nabi dengar, Nabi baca. Sama dua belah pihak. Yang tak tahu mengaji, pergi pada orang yang pandai mengaji. Yang pandai mengaji, mengajar orang yang nak mengaji. Itu cara dia. Bukan kita yang tak tahu mengaji, kita baca sampai bila tak akan betul bacaan kita. Itu tadarus, dia melibatkan dua pihak. Selalu saya sebut dulu takaful. Kita ada takaful. Takaful bermaksud kita bantu. Tak boleh bantu dalam keadaan seorang. Hanya ada satu pihak. Tak. Takafala, seorang bantu seorang yang lain. Maksudnya dia ada dua pihak yang terlibat. Tadarus, dua orang yang terlibat, yang bagus bacaan dengan orang yang belum lagi bagus bacaan. Mereka memperbetulkan bacaan. Fayudarisuhul Quran fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair min rihil mursalah. Dan pemurahnya Nabi SAW ini lebih daripada angin yang berlalu, angin yang bertiup. Bermaksud nak bagi Nabi berikan, ada Nabi berikan semua. Next. Kita masuk kepada perkara yang penting. Selalu orang akan tanya, orang akan telefon, orang akan SMS, orang akan PM ataupun private message dalam Facebook, email dan sebagainya. Okey? Pertama, bilakah permulaan puasa pada hari-hari Ramadan? Bilalah kita nak bermulanya sahur ataupun suhur? Nabi SAW kata, Al-Fajru Fajran. Saya letakkan di sini di hujung, saya letakkan yang kecil adalah rujukan hadis ni. Sebab saya cara saya adalah bila kita belajar ada hadis sunnah. Jadi kita tahu yang mana Nabi buat, yang mana Nabi tidak buat. Jadi kita tahu, oh ini perbuatan Nabi. Saya tidak hanya bagi tahu begini, begitu. Tak, ada evidence. Kita bercakap dalam agama sekalipun fact and figure. Bukan biasa-biasa. Sebab inilah apa yang diajarkan dalam sunnah, yang diajarkan para ulama, dan inilah gaya akademik yang sebenar. Bila cakap, kenapa ini Ustaz? Tak tahu, saya rasa itu, saya belajar. Itu bukan kaedah. Kaedah apa yang Nabi SAW kata dan apa yang Allah kata. Bila kita nak mula puasa, adakah adanya beberapa waktu tertentu sebelum daripada kita tak boleh makan? Nabi kata, Al-Fajru Fajran. Masuk waktu fajar itu dua. Yang pertama, Fajrun. Fajar yang pertama, yuharrimu fihi at-ta'am wa tuhallu fihi as-salah. Diharamkan bagi kita makan dan dihalalkan bagi kita salat. Bila kita haram makan, bermaksud kita dah tak boleh, kena berhenti makan. Adalah fajar yang pertama, yang fajar yang kedua sebenarnya, iaitu fajar sadiq. Fajar yang diharamkan kita makan, dihalalkan kita salat. Bermaksud halal salat, bermaksud masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh. Yang kedua adalah fajar yang di mana diharamkan salat, tak boleh salat sebab tak masuk waktu lagi, tetapi dihalalkan bagi kita untuk makan. Bermaksud tak masuk waktu subuh. Apa maksud dia? Bilakah maksud dia? Bila exactly yang Nabi sebut benda ni? Nabi SAW, Nabi kata, Inna bilalan yu'adzinu bilail. Kalau kita pergi Mekah, kita akan subuh, akan ada dua kali salat, ada dua kali azan, betul? Azan pertama dan azan kedua. Azan pertama, mengikut hadis ini, Inna bilalan yu'adzinu bilail. Bilal ini azan pada waktu malam. Bermaksud tak masuk subuh lagi, untuk kejutkan orang. Okey? Fakulu washrabu, makan dan minumlah kamu hatta sehingga yu'adzinu Ibnu Ummi Maktum, sehinggalah azannya Ibnu Ummi Maktum. Di zaman Nabi dua kali azan. Pertama nak kejutkan orang, Bilal. Kerana Bilal lebih muda dan lebih orang kejut. Jadi bila semua dah bangkit, Ibnu Ummi Maktum yang agak tua sedikit, dia buta. Ibnu Ummi Maktum, dia buta. Kerana Ibnu Ummi Maktum inilah yang diturunkan surat Abas. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Engkau bermasam muka, hai Muhammad, kepada Ummu Maktum. Kata tu Nabi tengah deal dengan pemuka-pemuka Quraisy. Nabi kata, tak apa, nanti dulu Ummu Maktum, aku nak deal dengan mereka ni supaya masuk Islam. Allah tegur, dia pun nak datang, la'allahu yazakka, nak membersihkan diri, nak masuk agama. Kenapa engkau ketepikan dia? Yang mai datang ni dengan sombong takabur, jangan. Yang ini datang dengan hati yang ikhlas. Ibnu Ummi Maktum. Azan Bilal ini, kalau katakan di Mekah sekarang, lebih kurang 45 minit sebelum daripada masuk waktu.
Ibnu Ummi Maktum, betul-betul masuk waktu, Ibnu Ummi Maktum azan subuh. Nabi kata, jangan henti makan time Bilal azan. Okey? Berhenti bila? Ibnu Ummi Maktum. Kita tengok kat jadual masuk subuh bila? Time itu kita berhenti makan. Next. Bilakah waktu berniat untuk berpuasa Ramadan? Perlu tak kita niat? Sesungguhnya setiap amal ibadah itu perlukan niat. Tapi bagaimana niat? Niat tidak semestinya dengan lafaz. Nawaitu sawma ghadan an ada'i fardhi syahri ramadana fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, diajarkan untuk orang tahu apa sebenarnya lafaz. Tetapi lafaz yang diajarkan oleh Nabi, niat yang diajarkan oleh Nabi bukan lafaz. Niat adalah, niat macam mana? Lintasan dalam hati. Kita bangkit, kita tak sebut pun, tapi kita bangkit untuk bersahur. Kenapakah aku bangkit untuk sahur? Tanya diri kita. Oh, sebab saja makan. Dah. Kerana kita nak memulakan puasa. Di situ dah niat. Dah niat. Okey? Walaupun dia tak lafaz. Tapi yang nak lafaz dan juga niat itu tak ada masalah. Cuma yang penting bukan lafaz. Yang penting lintasan hati. Lintasan hati. Okey? Mana tadi? Man lam yujma'u siyamu qabla al-fajr fala siyamalah. Kita tak terlintas langsung. Contoh, tiba-tiba kita lepas daripada buka puasa, melantak dan sebagainya, tidur sampai subuh besok. Tinggal semua salat. Kemudian bangkit-bangkit dah terbit matahari. Para ulama bincang, ada tak dia berniat? Tak. Bermaksud tak nak puasa bagi dia. Siapa yang tidak menghimpunkan berniat sebelum fajar subuh, maka tiada puasa baginya. Ia bukan lafaz sahaja. Yang paling penting, the most important part adalah terlintas. Lepas salat kata, besok puasa. Kita borak dengan kawan, oh puasa besok kita nak, bermaksud kita borak, besok kita masih puasa. Itu adalah borak ataupun bincang yang meletakkan niat kita akan berpuasa besok. Itu sudah cukup. Okey? Siapakah yang perlu berpuasa? Ini soalan biasa. Mereka yang bermuslim, berakal, baligh, mampu dan bermukim, tidak bermusafir. Okey? Yang keempat, wajibkah kanak-kanak berpuasa? Tidak wajib. Ini penting sebab mungkin ada yang keluarga tidak wajib, namun digalakkan untuk mempelajari puasa. Yang sahih bagi mereka pahala puasa. Dia pun dapat pahala puasa. Dan bagi kedua ibu bapanya, pahala mendidik perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, bukan saja budak itu dapat pahala, bahkan kepada ibu bapanya juga. Siapakah yang dikecualikan dari kewajipan puasa Ramadan? Ia bukan fix sehingga tidak boleh ada ruang. Siapa yang Allah Ta'ala berikan pengecualian? Tiada puasa bagi mereka dalam keadaan haid dan nifas, juga kepada mereka yang tidak mampu seperti gila dan sakit. Adakah orang yang bermusafir dibenarkan mengambil rukhsah berbuka puasa walaupun seakan tiada halangan seperti menaiki kapal terbang? Okay? Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, orang yang sakit dan orang yang bermusafir. Zaman Nabi ya, ada para sahabat dalam perjalanan, hanya Nabi dan Ibn Rawahah je yang tak puasa. Yang lain semua buka puasa. Nabi diam. Okey? Hari ini orang tanya, selalu orang tanya, ustaz kita lah ni dah senang. Naik kapal terbang, kata duduk tu tak ada rasa apa. Saya bermusafir. Takkanlah perlu saya nak buka puasa. Allah memberikan ayat yang jelas. Kalau perkara ini tidak Al-Quran meletakkan perkara yang penting. Quran dia tidak pergi kepada semua benda, bukan? Tidak semua hukum hakam Islam disebutkan dalam Quran. Ia di top up ataupun dia dibantu oleh sunnah. Sunnah banyak. Salat, Allah Ta'ala tak kata rukuk, sujud, bagaimana rukuk, bagaimana sujud, bagaimana letak tangan, tak. Yang siapa yang ajar? Sunnah. Yang letak dalam Quran adalah benda-benda yang paling penting. Namun rukhsah, keringanan itu Allah Ta'ala record dalam ayat Quran. Record dalam ayat Quran. Pergerakan salat itu adalah benda yang penting. Namun Allah Ta'ala letak, tapi tidak beralam Quran dalam hadis, tapi beralam Quran adalah perkara berkaitan rukhsah keringanan. Allah kata syahrul Ramadan allazi, kita dah baca tadi, wa man kana maridan, siapa yang sakit, aw ala safarin, ataupun dalam keadaan bermusafir. Illah, sebab kita dibenarkan untuk berbuka puasa bukan kerana masyaqqah, bebanan, tetapi oleh kerana berbuka puasa bagi orang yang kerana musafir. Keumuman, kita pergi musafir, jalan keluar je. Kerana sebahagian daripada mereka kata, okey, daripada mazhab Syafi'i kata 2 marhalah 90 km kita berjalan.
balik Malaysia, dia mungkin nak balik Malaysia, perlu tak kita buka puasa? Okey, ataupun boleh tak saya nak buka puasa? Ayat ini mengatakan secara umum dibenarkan bagi mereka berbuka untuk orang yang sakit dan bermusafir. Umar pernah tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, kita dalam keadaan yang dah aman, Islam dah menang, dah buka Fathu Makkah, kenapa perlu kita jamak dan qasar?" Ya, Nabi kita dah menang ketika itu. Umar tanya kat Nabi. Nabi tegur Umar, "Ini adalah hadiah daripada Allah. Ambil saja hadiah. Allah berikan kita hadiah." Dan kita kata, "Tak apalah." Begitu. Bayangkan orang besar datang bagi kepada kita sesuatu kita tak apa. Apa rasa? Tak apa, lain kali aku tak bagi dah. Mampu je. Ini adalah orang besar dunia. Tuhan sekalian alam. Tuhan kita beri dan kita kata, "Tak apalah Allah, saya tak ada apa." Sebab tu Nabi tegur Umar, ambil saja. Okay? Next. Sekiranya saya ingin bermusafir dan ingin mengambil rukhsah. Sekiranya saya ingin bermusafir dan ingin mengambil rukhsah, adakah saya boleh berbuka puasa sebelum musafir atau sesudahnya? Kita nak keluar. Kita punya flight mungkin nak ke Heathrow dalam kurang pukul 8. Pukul 8 flight kita. Ataupun pukul 10. Tunggu musafir buka puasa ke? Ataupun sebelum daripada tu kita nak gerak-gerak dari kemudian kita makan tu kat rumah. Okay? Kita duduk di Marah Hostel ke Marah House ke di mana dan kita nak gerak dari kita makan tu. Syarat dia boleh ataupun tidak. Hadis daripada, sebab tu saya katakan kita deal dengan hadis. Bukan saya rasa ada. Apakah Nabi SAW dan para sahabat kata? Nabi kata Muhammad ibn Ka'ab, sahabat. Dia kata, "Ataitu Anas bin Malik." Aku berjumpa dengan Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Khadam Nabi. Yang sediakan pakaian Nabi, yang sediakan tempat wuduk Nabi, yang menjadi khadam kepada Nabi. Anas bin Malik. Saya sebut dalam kuliah yang lalu, ibu kepada Anas bin Malik menyerahkan, bernazar apa dalam perut dia untuk memberikan khidmat kepada Nabi. Ibu dia Ummu Sulaim. Okey? Aku berjumpa dengan Anas bin Malik ketika Ramadan. Wa huwa yuridu safaran. Dia nak bermusafir, nak bergerak tadi. Waqad ruhilat lahu rahilatuhu. Dah disediakan. Mungkin dia tidaklah kereta, mungkin unta ke kuda dia dah siap naik dah. Wala bisa siyabas safar. Dan dia dah siap-siap pakai pakaian musafir. Zaman tu perlulah pakaian, kita tak adalah. Zaman ni perlu sebab dia nak berjalan jauh, panas dan sebagainya. Fada'a bi ta'amin. Dia panggil makan. Dia panggil orang untuk bawa makan. Dia dah bergerak belum? Tak. Okey, fada'a bi ta'amin. Dia kata, "Mai bawa makan, aku nak makan Zat." Time Ramadan. Ataitu Anas bin Malik fi Ramadan. Aku jumpa Anas bin Malik dalam Ramadan. Itu isu dia. Okey. Dan dah pakai siap, dia panggil fata'am bi ta'amin fa'akal, dan dia makan. Muhammad bin Ka'ab pelik. Okey, dan dia kata faqultu lahu sunnah. Aku tanya pada Anas bin Malik, benda ni sunnah ke? Anas bin Malik kata qala sunnah. Kata ini adalah sunnah, kata Muhammad bin Ka'ab. Thumma rakib, dan dia naik atas unta dia, atas apa kenderaan dia, dan dia bergerak. Dan dia bergerak. Bermaksud dibenarkan ataupun tidak? Dibenarkan. Tapi jangan panggil kawan-kawan, "Tengok aku makan, hampa tak musafir." Itu ketuk kepala dah. Makan seorang sudah. Okey? Makan untuk kita. Ini mai datang Anas bin Malik tak tunjuk kat dia. Muhammad bin Ka'ab mai bersama. Okey? Jadi itu nak menggambarkan dibenarkan pada kita. Okey, next. Saya bermusafir. Namun saya ingin tetap berpuasa. Adakah boleh? Yang mana lebih baik, berpuasa ataupun tidak? Okey. Puasa ataupun tidak? Walaupun Allah berikan rukhsah, namun di sana adanya hadis Nabi SAW tetap berpuasa. Okey? Sebab mungkin kerana Nabi SAW mempunyai kekuatan yang berbeza. Sebab itu Nabi satu-satunya dibenarkan untuk berpuasa bersambung-sambung. Katakan dia nak puasa 3 hari tanpa buka puasa. Nabi boleh. Kita tak boleh. Namanya al-kaedah dia al-wisalu fis siyam atau al-wisalu fis saum. Bersambung-sambung. Kita tak boleh. Okey? Kita tak boleh. Nabi boleh. Memang kita tak akan buat pun. Okey? Okey? Al-wisalu Nabi boleh. Sebab Nabi kata aku diberikan kekuatan seperti orang makan. Okey? Al-wisalu fis saum. Kata Abu Darda.
Diriwayatkan Nabi SAW berpuasa dan tidak melarang sahabat yang tidak berpuasa. Kharajna ma'an Nabi, kami keluar bersama Nabi SAW fi ba'di asfarihi, dalam beberapa ekspedisi perjalanan Nabi, fi yaumin har, pada hari yang panas, hatta yada'u ar-rajulu yaduhu ala ra'si, sehingga kan ada sebahagian daripada lelaki yang letak tangan atas kepala, tak tahan panas, min syiddatil har, daripada syiddah, bersangatannya kepanasan, wa ma fina sha'im, tak ada seorang pun daripada kami yang puasa, illa, melainkan makana min nabiyyin sallallahu alaihi wasallam wa ibnu Rawaha, melainkan Nabi dan ibnu Rawaha sahaja yang puasa. Okey, maksudnya dibenarkan dan tidak dibenarkan. Alhamdulillah, sama musafir dia nak puasa tak apa, tapi bila tengok kita makan jangan kata iman rendah. Tak. Itu Allah Taala berikan pada kita. Okey, ada dua kemudahan, kata Aisyah, ma khuyyira Rasul sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn illa ikhtar aisaruhuma illam yakun ithman. Hadis Bukhari. Nabi tak akan memilih di antara dua perkara. Ada dua pilihan, Nabi tak akan pilih melainkan aisaruhuma, yang paling mudah. Puasa dengan tak puasa, mana paling mudah? Tak puasa. Okey, Nabi akan pilih yang begitu. Tapi berbeza mungkin di sini ada beberapa isu yang lain. Illam yakun ithman, selama mana ia tidak berdosa. Kalau tak puasa kerana kita musafir, berdosa atau tidak? Tak. Maka ambil yang mudah kalau kita nak ambil. Okey, next please. Ustaz, mungkin itu kerana mereka kepanasan, berbeza dengan kita yang dah banyak kemudahan. Soalan biasa saya letak begitu. Walaupun dengan banyak kemudahan, namun Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya telah memberikan rukhsah, kemudahan dalam ibadah, dan mengambil rukhsah diberikan oleh Allah lebih afdal, lebih baik untuk umat Muhammad. Okey, berbeza kepada Nabi. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu tu'ta maksiyatuhu. Sesungguhnya Allah menyukai engkau mengambil rukhsah, kemudahan dalam ibadah itu yang diberikan, seperti mana Allah membenci engkau melakukan maksiat. Okey, Allah benci kita buat maksiat. Level ataupun degree kebencian itu sama dengan degree Allah suka kalau kita ambil rukhsah itu. Jadi kita bila ambil, kita buat dengan syok. Kita buat satu ibadah, kita benci. Kita salat dalam keadaan berat. Kita buat satu ibadah, kita rasa beban. Okey, kerana apa? Kerana adanya sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak. Allah berikan kepada kita kemudahan, kita rasa syok. Qasah, apa kata tak syok kan? Dia buat dengan penuh, dengan sepenuh hati. Okey, walaupun laju. Okey? Dan seterusnya yang ke-10, apakah yang membatalkan puasa? Makan dan minum muntah dengan sengaja, jima', haid dan nifas. Ini perkara biasa, saya rasa semua dah jelas. Okey? Okay, next. Puasa ada banyak pantang larang seperti yang diajar. Benarkah? Ada banyak pantang larang ke? Betul ke? Adakah ada keluasan dalam amalan berpuasa Ramadan? Antara perkara yang dibenarkan, diharuskan untuk dilakukan ketika berpuasa adalah seperti berikut. Pertama, berbekam. Juga menderma darah, melainkan dikhawatiri melemahkan tubuh badan. Selama mana kaedah dia, kita tak tambah kekuatan diri kita. Contoh, apa selalu atlet buat sudah steroid. Dia tambah Ramadan, dia suntik, itu haram. Okey, dia tambah apa-apa untuk tambah kekuatan dia. Tapi kalau dia nak pergi umrah, nak cucuk, kenyang kah? Itu tidak dinamakan sebagai perkara yang membatalkan puasa. Kita terpaksa cucuk insulin untuk orang yang ketika puasa. Kerana kalau tidak, dia akan menyebabkan mudarat. Tidak diharamkan, tidak membatalkan. Sebab itu Nabi SAW, kata Ibn Abbas, ihtajaman Nabi SAW wa huwa sha'im. Nabi berbekam dalam keadaan Nabi berpuasa. Lihat keluasan. Agama ni tak jumut. Agama ni tak. Sebab itu pergi kepada nas. You akan lihat keluasan dalam agama. Seterusnya, ditanya kepada Anas bin Malik, akuntum takrahun al-hijamah, kamu tak suka ke, benci ke berbekam ini untuk orang puasa? Dia kata, qala la, tak, aku okey, tak ada masalah, illa, melainkan min ajli dha'af, melainkan yang boleh membawa kepada kelemahan diri. Okey, kelemahan diri. Yang kedua, orang kata mandi makruh. Betul tidak? Betul. Mandi untuk menyejukkan badan. An ba'di ashabin Nabi, daripada sebahagian daripada sahabat Nabi menyatakan, laqad ra'aitu, aku nampak Nabi SAW bil aradi yasubbu ala ra'sihi al-ma', mengambil
bekas daripada air Nabi curah air daripada kepala. Okey, tak ada dia nampak lah maksudnya gitu, takkan nak pergi kodeng Nabi sampai tahap tu sekali kan. Jadi dia nampak ketika Ramadan Nabi berjalan dan Nabi kepanasan. Wa huwa sha'im minal 'atashi aw minal har. Nabi berpuasa dan Nabi haus dan juga Nabi ketika itu panas. Nabi ambil air dan Nabi jirus ataupun tuang air itu di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud ya sunnah dibenarkan oleh ini, tapi tidaklah satu orang yang dah baligh mumayyiz duduk lepas subuh keluar daripada tandas untuk solat sahaja, tak ada masuk akal lah. Okey, dia duduklah buat kerja, ada pergi kelas, dia berasa petir, rasa apa, pergilah mandi sat. Mungkin 2-3 kali satu hari ke, tak adalah 10-30 kali macam budak-budak kecil. Okey, tak ada. Itu cerita lawak lah. Tapi kita yang matang terasa nak menunjukkan badan mandi. Ia dibenarkan oleh sunnah. Ia tak makruh sama sekali. Kalau ia makruh, sudah tentu Nabi SAW tidak buat. Betul tidak? Okey. Seterusnya, mencium dan bergurau dengan pasangan bagi yang dah kahwin. Okey? Suami ataupun isteri. Jangan kata, oh sunnah tak apa pergi cari. Tak boleh. Daripada Aisyah, kana Nabi SAW, Nabi ketika Nabi SAW yuqabbil wa yubashir. Yuqabbil means dia cium. Yubashir ni maksud menggembirakan, maksud berjenaka suami dan isteri. Wa huwa sha'im, Nabi dalam keadaan puasa. Wa kana amlakukum li'irbihi, dan Nabi boleh menjaga nafsu syahwat Nabi. Yang baru kahwin 3 bulan, setahun tak boleh. Okey, sebab pernah berlaku dalam hadis yang lain, tak cukup tempat di sini saya letakkan, ada orang muda datang kepada Nabi dan dia kata, uqabbilu zawji wa ana sha'im, dalam hadis. Aku cium isteri aku dan aku puasa. Orang ni muda. Syok. Nabi kata, la, tak boleh. Dalam waktu yang sama datang orang tua. Uqabbilu zawji wa ana sha'im. Orang tua. Dia kata kat Nabi, aku cium isteri aku puasa. Nabi kata, na'am. Para sahabat tengok awak ni. Nabi kata, kenapa tambah tak boleh, kedua boleh? Nabi kata, yang tua boleh jaga diri. Tapi kalau yang tua pun tak boleh jaga diri pun tidak dibenarkan. Okey? Itu berdasarkan keumuman hadis Nabi, hadis mana Al-Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang orang kata, saya tak pernah dengar pun. Sebab kadang-kadang kita tak baca. Dia bukan dalam kitab hadis yang tak pernah kita jumpa, Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan akan jumpa. Sebab tu saya katakan tadi, ulang kaji kefahaman dan amalan. Next please. Bercelak, berwangi-wangian dan menggosok gigi. Nabi SAW kata Anas bin Malik, yaktahilu wa huwa sha'im. Nabi bercelak dan ketika Nabi puasa. Okey? Celak tu sudah tentu dia akan masuk dalam mata. Jadi sebarang benda, contoh ada binatang masuk dalam, kita nak titik sakit dia, tak membatalkan puasa. Kita nak pergi buat cek gigi dari Ramadan. Okey? Kita tahu secara umum dia tak adalah semua disuruh kumur-kumur. Tak ada masalah. Time 9 bulan, 10 bulan tak pernah pergi dentist, masa Ramadan pergi. Kurang-kurang ada masuk sikit ayat ustaz. Itu semua kerja Allah nilai ya. Allah nilai. Itu tak tahu. Okey, tapi dibenarkan benda tersebut. Contoh kita masuk dalam benda dalam telinga, dia kata tak boleh patai puasa, pergi pejabat macam ni. Tak. Keluarkan. Ada orang keluarkan, contoh ada binatang masuk, oh alhamdulillah kenyang benda ni keluar. Tak ada. Yang kedua daripada Anas, daripada yang kedua juga berkaitan dengan siwak. Zaman itu siwak lah bermaksud sugi. Tak ada tiba-tiba menggunakan Colgate, Nabi tak guna. Okey, bermaksud membersihkan mulut. Sama ada berus gigi dengan Colgate ke dengan apa? Nabi kata as-siwaku mutahharatul lil fammi wal mardatul lirrabb. Siwak itu adalah menyucikan mulut dan mendapat keredaan Tuhan. Tengok, redha Tuhan kepada mulut. Sebab apa? Kita mayang, kita ganggu orang sebelah. Kita cuma amalah cakap dengan kawan, dalam hati dia maki. Dia ni sebulan pun tak tergosok gigi. Nampak? Sama dengan kawan pun Allah jaga, yang membawa kepada keredaan Allah. Berkumur dan masukkan air ke dalam hidung ketika wuduk. Okey? Kita belajar hari itu bagaimana cara wuduk Nabi. Nabi kumur-kumur, Nabi masukkan sedikit ke dalam hidung. Tapi di dalam Ramadan, Nabi kata wa baligh fil istinsyaq illa an takuna siyaman. Istinsyaq ni memasukkan air ke dalam hidung. Okey? Masukkan, bersihkan kawasan hidung. Masukkan dengan air, melainkan engkau dalam keadaan puasa.
lebih kurang saja. Jangan sampai boleh masuk ke dalam rongga hidung. Okey? Masuk dalam hidung, dia boleh masuk ke dalam. Yang kedua, merasai makanan tanpa masuk ke dalam halqum, terutama kepada ibu-ibu dan sebagainya. Sekali masak tak boleh rasa, semua rasa payau, neutral je rasa, tak dibenarkan. Okey? Bukan tak dibenarkan buat macam tu, kerana dibenarkan untuk rasa. Lagi-lagi kalau kitchen belakang Pak Wina tak rasa mampu. Okey, kalau buka pasal pukul 9 lebih. Jadi kata Ibn Abbas, la ba'sa an yadhukal khalli aw syai'an yuridu syira'ahu. Kata Ibn Abbas, tidak mengapa merasai cuka. Time tu orang mungkin nak beli cuka lah. Cuka ni hanya sebagai simbol ketika itu, untuk merasai apa-apa makanan atau merasainya sedikit sekiranya ingin membeli. Kita rasa, dan kita ludahkan kembali. Okey, next. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya telah masuk subuh dan dalam keadaan junub? Okey, dalam keadaan junub banyaklah keadaannya, faham-faham. Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, Aisyah kata, dia menyatakan bahawa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam waktu subuh. Bangkit waktu subuh. Tengok dah azan subuh. Okey, kita membayangkan Nabi ni macam malaikat. Tak sampai kepada tak dan subuh dah bangkit. Dah. Nabi manusia. Kadang-kadang terlajaknya Nabi. Dalam riwayat dah subuh gajah. Okey, subuh gajah. Sehingga Jibril tegur. Kata tak mayang ni. Nabi Jibril kejut. Okay. Kita kalau kata, berdasarkan hadis ni sunnah, bangkit lambat kan? Dah. Time tu tak sengaja. Okey, jadi Nabi bangkit tengok dah fajar, subuh. Fi Ramadan, waktu Ramadan, wa huwa junubun, dan Nabi SAW dalam keadaan junub, dalam keadaan berjunub, min ghairi hulum, yang bukan kerana mimpi. Nampak? Berlapik juga perkataan Aisyah. Sebab dia perempuan pun, dia ada rasa malu. Walaupun Aisyah dia tak malu untuk, tidaklah malu-malu kucing nak tanya. Tapi bila ada perkara, dia jaga pergaulan antara suami dan Nabi SAW. Nabi berjunub bukan kerana Nabi mimpi. Falyaqtasil wa yasum. Nabi mandi, Nabi bangkit, Nabi mandi, Nabi teruskan puasa. Okey? Kita bangkit tengok dalam keadaan berjunub, tengok dah azan. Ataupun dah lepas azan, mungkin setengah jam lepas untuk subuh, tak habis waktu lagi. Okey? Kita mandi, kita bersihkan dalam keadaan mandi wajib dan teruskan puasa. Tapi terlepas dah sahur. Okey? Apakah perkara-perkara sunnah yang mungkin dilupai oleh kita? Kita buat selalu setiap tahun, umur kalau kata 28, 29, 20 tahun dah kita buat. Tapi kadang-kadang bila dia menjadi perkara biasa, dihilang daripada kita fokus benda itu penting. Pertama, sahur dan keberkatannya. Lagi-lagi budak yang belajar degree, undergrad, yang awal-awal tak kahwin lagi, dia rasa dia pulun malam lepas tarawih, dia makan, betul dia lena. Bangkit subuh, dia kata dah bagus. Betul, taklah kata batal, tetapi lihat kepada keberkatannya. Nabi kata, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu keberkatan. Doa yang Allah Ta'ala mustajabkan ketika sahur. Sedikitlah, suhur ni, dalam bahasa Arab, suhur itu, sebelah ulang dulu, suhur dengan tanda depan, suhur, S-U-H-U-R. Okay, suhur bermaksud waktu sahur. Sahur, S-A-H-U-R, sebutan Arab, sahur bermaksud makanan yang kita makan waktu sahur. Dia isim fa'il dan isim maf'ul. Suhur bermaksud kita, sekarang ni time suhur. Tapi oleh kerana dalam bahasa kita sahur-sahur, tak ada masalah lah. Saya cakap fakta dalam bahasa Arab. Sahur bermaksud benda kita makan. Kita lantak time pagi itu, nasi goreng ke apa, itu namanya sahur. Waktu itu suhur. Okay? Fa'inna fis sahuri barakah. Pada waktu suhur, pada makanan sahur itu adalah barakah. Dan juga Nabi kata, faslu ma baina siyamina, perbezaan antara puasa kami dan puasa ahli kitab apa dia? Makan sahur. Okey, beza kita makan sahur. Cuba diri kita untuk bangkit sahur, untuk makan. Walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti bijur'atin minal ma', seteguk daripada air. Okey, dan antara Nabi SAW makan sahur itu daripada, dan menjadi sunnah kita mengakhirkan sahur. Okey, mengakhirkan sahur kita, iaitu dalam lingkungan 50 ayat. 50 ayat. Next. Okey. Nabi kata, tasahharu walau bijur'atin mimma. Sahurlah walau seteguk daripada air.
daripada air. Okey, ni'mas sahuril mu'min at-tamar. Sebaik-baik makanan bersahur itu adalah tamar, kurma. Habis saya makan tamar saya. Tak, bukan maksud dia begitu. Makanlah 30-40 pinggan ke kalau larat, tapi ada di selangi 1 biji kurma. Okey, kita makan apa-apa yang kita nak makan, ada kurma. Nabi kata ni'mas suhur lil mu'min, bagi orang mukmin makanan yang terbaik bagi dia adalah tamar. Wallah alam kelebihannya pada sisi Nabi dan sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah lebih tahu daripada Nabi. Makanlah apa kita nak makan, tapi ada tamar, ada tamar. Ustaz, kalau tiba-tiba saya tengah makan azan, ni ada segenggam tangan dia, nasi tak masuk lagi macam mana? Letak ke? Ada air, minum. Okey? Kata nak teguk ke, macam mana nak buang ke, dalam mulut nak luak ke? Nabi kata, idza sami'a ahadukumun nida, sekiranya kamu dengar azan subuh, wal ina'u ala yadayhi, dan bekas makan kamu ada pada tangan, fala yadha'uhu, jangan letakkan dia. Kalau kita tak boleh buat, Nabi kata fala yadha'uhu, jangan letakkan. Lihat bagaimana Nabi baik dengan kita. Jangan dah tangan kat kita, letaklah mungkin 2 tangan makan macam tu kan. Takut tak dan. Kurang-kurang masa azan tu boleh masuk lagi. Okey. Nampak di kalangan Arab ya, ketika saya di Makkah, saya duduk dengan kawan-kawan Yaman, ada program. Dia makan, kita makan Melayu gini, dia tahu. Dia kata hadza, ini menghina kami. Pasal apa hang hina? Sebab hang makan ni rasa macam kita makan tak sedap, macam tu lah. Kita habis tu hang makan macam mana? Makan gini. Sebab tu kalau dia makan dia berterabur. Sebab mana kita nak kawal kalau macam ni makan? Nasi mandi dia tu makan gini. Habis pun tidak pun. Okey, tapi dia makan gitu dia buat. Okey, kita makan begini. Tak ada tu lawak macam kita makan 2 tangan lah. Nabi kata hatta yaqdi hajatahu minhu, sehinggalah ketika dia pegang makan tu ke, nasi tu ke, ataupun air tu ke, minum habiskan. Tapi kalau time tu dah jauh, tang tu dah dia yang ada di tangan. Nabi kata yang ada di tangan. Tak gurau je. Okey, al-futur iaitu buka puasa. Kita buka puasa dan kelebihannya, tak payah ada kelebihan, confirm dia nak buka puasa. Okey, menyegerakan berbuka puasa. Nabi SAW kata la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Akan tetaplah manusia umatku dan kebaikan selama mana menyegerakan berbuka puasa. Penting. Nabi SAW kata nak jadi baik, cepatkan buka puasa. Tak ada azan juga tak apalah, nanti dulu kita mayang. Dah. Nak sembahyang, azan, ada air apa, minum, mungkin kurma, rutab ataupun kurma ataupun air, minum, salat. Kalau kata nak cepat. Tapi mungkin kata nak makan dulu, terpulanglah. Tapi yang terbaik, ada air, ada kurma, makan. Okey. Lepas tu salat 3 rakaat maghrib, ambil imam yang cepat sikit. Okey. Lepas tu makanlah sampai ke isyak kalau nak makan. Okey? Tapi makan dahulu. Haram secara mutlak. Tak apalah, kita kuat iman. Apa kira 3 rakaat? Tadi dah tunggu berjam-jam. Takkan 3 rakaat tak boleh? Haram untuk kita bangkit terus salat. Azan dah. Okey? Jadi azan, minum ataupun makan kurma atau rutab, salat dahulu 3 rakaat, sambung lepas tu yang berat-berat. Okey? Berbuka dengan apa? Berbuka dengan yang pertama rutab, tamar atau air. Nabi kata SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Nabi SAW itu berbuka puasa dengan yang pertama rutabat. Rutabat bermaksud rutab. Rutab ni adalah tamar. Tamar ni dia ada banyak peringkat. Yang turun daripada pokok itu dia masih lagi basah. Yang turun daripada, kalau kita boleh tengok ada rutab yang basah. Ada kadang kedai yang jual yang dah kering pun dia kata rutab dah, yang basah. Lihat kehebatan Nabi SAW, mukjizat. Kenapa Nabi suruh ambil rutab? Sebab rutab dia basah dan mengandungi air. Apabila kita puasa, kita dehydrate. Jadi yang pertama mesti ambil yang paling afdal, ada rutab. Yang kedua tak ada, Nabi ambil apa? Fa illam takun rutabat, tak ada rutab, fa'alat tamarat, ambil tamar. Tamar ni yang dah agak hujung, proses terhujung dia dah dikeringkan. Kalau tak ada juga, mesti dengan air. Not mesti, tapi Nabi minta supaya dengan air. Sebab kita, pertama, kalau kita buka, kita tak tuju kat makan dulu, kita tuju siapa? Air. Sebab kita memerlukan, Nabi memenuhi tuntutan psikologi manusia nak air dulu ketika buka puasa. Next.
doa yang diajarkan menurut sunnah. Saya tak menafikan mana-mana, boleh. Doa ni apa-apa kita nak baca boleh. Tetapi dahulukan yang sunnah. Kebanyakan daripada kita di Malaysia hilang daripada kita sunnah ini. Apa sunnah? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Nabi baca apa ketika buka puasa? Idza aftara, kata Ibnu Ammar, Nabi baca dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang sahih. Yang paling sahih ini. Kita minum, kita bismillah, kita minum dan kita baca dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ustaz panjang tak hafal. Tak apa. Sekejap nanti Zuhair akan emailkan pada semua benda ni boleh baca. Dhahaba dhama'u di sini. Dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Maksud dia apa? Baginda membaca telah hilangnya kehausan, terasa kembali urat-urat dan semoga tetaplah bagi kami pahala insya-Allah. Ini yang sunnah. Dan yang kami selalu baca daripada hadis Abu Daud juga, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tak boleh baca ke? Hadis itu dhaif. Nak baca tak ada masalah sebab doa ni tak kisah. Kita angkat tangan, ya Allah berilah aku panjang umur. Ada tak dalam sunnah kata begitu? Tak ada. Tetapi doa ni apa-apa kita boleh minta. Terasa jalan tengok orang ada kereta cantik, ya Allah bagi aku kereta macam tu. Takkan tak boleh? Boleh. Jadi hadis tu walaupun hadis ni dhaif boleh diamalkan, tetapi ia tidak ditakdimkan, dia tidak digunakan. Sebab ada yang sahih bukan? Ambil yang sahih dulu, tambah dengan ini. Tambah dengan ini. Okey, tak ada agak tak berapa cantik. Bila dhaif yang lemah kita ambil, yang sahih kita tinggalkan. Betul atau tidak? Jadi ambil yang sahih. Zahabad dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Okey, next. Qiyam Ramadan atau tarawih masa kejuaraan. Okey, Nabi SAW kata untuk tarawih dan juga qiyam Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban